Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi sekalian, kelas pendidikan Islam kita pada pagi ini kita sambung lagi dalam bidang akidah, iaitu tajuknya syirik merosakkan akidah. Pada minggu lepas sudah Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan syirik. Jadi sebelum kita teruskan lagi mengenai jenis-jenis syirik, kita ulang semula apa maksud syirik. Baik, syirik ini ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Dan syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, keyakinan dalam hati, perkataan dan juga perbuatan. Syirik ni kita menyekutukan Allah. Maksudnya kita sembah Allah, pada masa yang sama ada juga Tuhan lain yang kita percaya. Maksud kita telah mensyirikkan Allah. Baik, jenis-jenis syirik. Syirik ada dua jenis. Yang pertama syirik jali. Yang pertama syirik jali. Okey, kita baca. Apa itu syirik jali? Syirik jali bermaksud mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Baik, syirik jali ni maksudnya kita sembah selain daripada Allah. Kita sembah patung Buddha, kita sembah lambang salib Kristian, kita sembah patung Hindu, kita sembah pokok, sembah matahari, sembah manusia, sembah macam-macam lah. Kita sembah yang selain daripada Allah. Jelas-jelas kita sembah selain daripada Allah, maka itu dinamakan syirik jali, syirik yang besar dan boleh membawa kepada murtad. Itu syirik jali. Contoh yang dia bagi, menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syirik jali ni syirik yang besar. Kita sembah selain daripada Allah, maka kita telah melakukan syirik jali. Syirik apa? Syirik jali, syirik yang besar. Okey, baik. Apa kesan bila seseorang melakukan syirik jali ni? Yang pertama, membatalkan akidah. Kalau terbatal akidah ni maksudnya murtad lah. Yang kedua, berdosa besar. Dan yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Kesannya ada tiga dinyatakan di situ. Yang pertama, batal akidah kita, maksudnya jadi murtad lah. Yang kedua, berdosa besar. Dan yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita ya. Jadi jangan kita melakukan perkara-perkara yang termasuk dalam syirik jali. Baik, bagaimana cara menjauhkan diri daripada syirik jali ni? Yang pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Kena banyak belajar ilmu agama. Sekarang ni kita tengah belajar lah, supaya kita nak hindarkan diri daripada melakukan syirik jali. Yang kedua, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan yang ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maksudnya apa yang Allah perintah kita buat semua, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itu cara kita menjauhkan diri daripada syirik jali. Syirik jali ni syirik yang besar. Dan Ustaz yakin di kalangan kita mungkin ada yang tak akan melakukan perkara tersebut. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan daripada
perbuatan syirik jali. Kita semua hanya menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jenis syirik yang kedua pula kita namakan sebagai syirik khafi. Syirik apa? Syirik khafi. Okey, apa maksud syirik khafi? Syirik khafi iaitu tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Baik, syirik khafi, syirik jali tadi syirik yang besar, manakala syirik khafi adalah syirik yang kecil. Contoh yang dibagi di sini ialah riak. Riak ini satu perbuatan syirik kecil. Apa maksud riak? Iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Maksudnya, jika kita beribadah, niat itu bukan kerana Allah. Maksudnya bila kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan, tapi niat untuk dipuji oleh manusia, niat supaya kita mendapat ganjaran dunia, niat supaya kita orang panggil kita baik, kita niat niat tersebut menyebabkan kita tidak niat kerana Allah, maka itu dinamakan riak, dan riak adalah syirik kecil. Sebab segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan mesti kerana Allah Subhanahu wa taala, baru dapat pahala. Kalau bukan kerana Allah, maka tak dapat pahala, dan secara tidak langsung kita telah melakukan syirik kecil. Allah tak pandang pun amalan kita tu. Contoh, kamu pergi masjid, kamu bersedekah dalam tabung masjid supaya orang tengok, oh bagusnya budak ni. Budak ni seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, supaya orang puji kamu. Maka perbuatan kamu sedekah itu tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab kamu riak, kamu nak orang puji kamu. Bila kamu melakukan riak, maka di situ telah berlakunya syirik kecil, iaitu syirik jali. Ataupun kamu pergi masjid nak solat, ataupun kamu solat di rumah supaya ibu bapa kamu puji kamu baik. Kamu tak solat kerana Allah, kamu solat supaya kamu dikatakan baik. Kamu solat supaya ibu bapa tidak marah dengan kamu, ustaz tak marah dengan kamu. Tidak, jangan begitu. Solat, baca Al-Quran, puasa, beribadah kepada Allah, berbuat baik, semualah. Semua kebaikan yang kita lakukan, niat dalam hati hanya kerana Allah. Orang puji ataupun tidak puji itu biarkan. Yang penting niat kita hanya kerana Allah. Allah lah yang akan memberikan ganjaran yang setimpal atas kebaikan yang kita lakukan. Baik. Apa kesannya bila kita melakukan syirik khafi ataupun syirik kecil ini? Yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Bila kita buat syirik khafi ini ataupun kita riak dalam amalan ibadah kita, tak dapat pahala. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dapat dosa dan Allah murka pula dengan kita. Kita sembahyang, tapi kita tak niat kerana Allah. Sembahyang semata-mata untuk dipuji, maka Allah dapat dosa, Allah murka dengan kita. Dan yang ketiga, hidup tidak tenang. Baik, bagaimana cara menjauhkan diri daripada syirik khafi? Yang pertama, melatih diri supaya ikhlas. Jadi kita latih diri kita, bila kita apa sahaja yang kita lakukan, sama ada ibadah dan segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, mestilah ikhlas kerana Allah. Kita tolong ibu bapa, ikhlas kerana Allah. Tolong cikgu, ikhlas kerana Allah. Tolong kawan-kawan, ikhlas kerana Allah. Sembahyang, ikhlas kerana Allah. Puasa, ikhlas kerana Allah. Mengaji Al-Quran, ikhlas kerana Allah. Berbuat baik, belajar hari ini pun kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang kita lakukan. Ni maksudnya cara kita nak jauhkan diri daripada syirik khafi ni.
kita hindarkan perasaan rasa diri kita hebat. Jangan rasa diri kita ini hebat. Oh, aku hebat, aku dah solat Zuhur tadi. Aku dah setiap hari aku solat 5 waktu. Aku hebat. No, tidak. Jangan sesekali merasakan diri kita hebat. Jangan. Sentiasa merendahkan diri, merasakan bahawa amalan kita tidak cukup, maka kita akan sentiasa beribadah kepada Allah. Jangan rasa diri kita hebat. Okey, baik. Jadi, apa nilainya di sini? Ikhlas kunci amalan diterima. Jadi bila kita nak beramal, ikhlaskan diri, insya-Allah amal kita diterima. Kalau tak ikhlas, buat amalan untuk menunjuk-nunjuk, maka itu adalah riak, dan riak adalah syirik kecil. Sebab semua amal ibadah yang kita lakukan kerana Allah. Kalau kita buat kerana selain daripada Allah, maka itu kita telah mensyirikkan Allah secara kecil. Syirik khafi. Okey. Tapi syirik khafi ni bukanlah sampai tahap kita kena mengucap semula. Cuma kita kena istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau syirik khafi, syirik yang besar, jelas-jelas kita sembah selain daripada Allah, maka bagaimana untuk kembali kepada Islam? Kita mengucap 2 kalimah syahadah semula dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu anak-anak, dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Sama ada syirik jali, syirik yang besar, mesti kita kena jauhi, buang jauh-jauh. Dan juga syirik khafi. Syirik khafi ni riak dalam hati, sikap menunjuk-nunjuk. Itu kita pun kena buang daripada hati kita, supaya kita menjadi Muslim yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada perbuatan syirik, dan berdoa kepada Allah agar Allah sentiasa memelihara kita daripada melakukan perkara-perkara yang syirik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan bagi tugasan ini untuk kamu siapkan dalam buku P. Hasilkan peta minda tentang syirik yang mengandungi pengertian syirik, jenis syirik dan contoh perbuatan syirik, kesan syirik dan usaha menjauhinya. Buat dalam bentuk peta minda.